Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda. Baiklah, hari ini kita akan merungkai satu topik yang agak menarik ataupun mungkin sedikit kontroversial, iaitu adakah perbankan Islam mengamalkan pintu belakang kepada riba ataupun riba backdoor. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya, akibatnya kamu tidak menemui selamat. Jadi persoalannya di sini, jika benar industri perbankan Islam dibina sebagai alternatif kepada industri perbankan konvensional untuk mengelakkan riba, bagaimana pula dengan sesetengah kenyataan yang menyatakan bahawa riba ini sebenarnya wujud di dalam perbankan Islam, tetapi datangnya daripada pintu belakang? Adakah ini bermakna perbankan Islam mengamalkan riba tetapi secara tersirat demi mengejar keuntungan? Bagaimana pula dengan produk dan pembiayaan perbankan Islam hari ini? Adakah mereka benar-benar bebas dari unsur riba? Bagi menjawab semua isu ini, kami menjemput ke studio Ahli Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia IBIM, Dr. Syamsiah Mohamad. Assalamualaikum Dr. Syamsiah. Ataupun lebih mesra dikenali sebagai Dr. Syam, betul? Ya, betul. Okey, Dr. Syam, ada setengah golongan ini yang berpendapat bahawa perbankan Islam tak ada beza dengan perbankan konvensional, di mana perbankan Islam juga mengamalkan riba, tetapi bukan riba yang direct, riba yang datang daripada pintu belakang. Ya, Jadi kalau boleh saya bagi contoh di sini, ya, kita ada pelanggan di mana pelanggan ini ingin membeli sebuah rumah yang mungkin harganya sekitar RM500,000. Jadi kalau pelanggan ini pergi ke perbankan Islam, apa yang akan berlaku? Perbankan Islam akan membelikan rumah itu dahulu dan selepas itu akan menjual kepada pelanggan dengan harga mungkin RM1,000,000, di mana pelanggan itu boleh membayar kembali dalam masa 20 tahun. Kalau pelanggan yang sama pergi ke perbankan konvensional, perkara sama juga yang akan berlaku, di mana pelanggan itu akan mendapat pinjaman di mana harga rumah itu RM500,000, tapi dia akan mendapat pinjaman RM1,000,000, di mana dia akan membayar balik kepada perbankan konvensional dalam masa 20 tahun RM1,000,000. Jadi kedua-dua ni mendapat keuntungan RM500,000, RM1,000,000 tolak RM500,000. Jadi golongan ini mengatakan tak ada beza di antara perbankan Islam dan perbankan konvensional kerana kedua-dua mendapat keuntungan. Tetapi keuntungan dia yang satu tu memang clearly riba, yang perbankan konvensional. Perbankan Islam mereka kata pun riba, tetapi riba yang datang daripada pintu belakang. Apa pandangan Dr. Syam mengenai perkara ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syabana atas soalan yang sangat baik yang untuk sama-sama kita kupas, dan juga saya mengucapkan terima kasih pada pihak IBIM kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pandangan dalam isu yang sudah lama bising sebenarnya. Okey, kembali kepada soalan Syabana tadi. Kita perlu tengok ya, dalam perbankan konvensional apa kontrak yang digunakan, dalam perbankan Islam apa kontrak yang digunakan. Okey, dalam perbankan konvensional kontrak yang digunakan adalah kontrak pinjaman atau dalam bahasa Arab kita sebut qard. Jadi memang kontrak ini merupakan satu kontrak yang Allah telah tetapkan. Bahawa kalau kita guna ini sebagai cara kita mendapatkan sesuatu, kita kata kita kata dana ataupun kewangan. Jadi kita perlu mematuhi segala syarat-syaratnya. Kalau kita teliti dalam banyak-banyak kontrak yang telah diluluskan ataupun dibenarkan dalam Islam, hanya satu kontrak ini sahaja yang Allah tak bagi laluan pada kita untuk kita mengambil lebihan. Mana kita tidak boleh menjana keuntungan melalui kontrak pinjaman. Tetapi kontrak-kontrak selain daripadanya, kontrak jual beli, kontrak musyarakah, kontrak perkongsian keuntungan dan kerugian, ataupun kontrak ijarah sewaan, semua tu kita boleh kita kata meletakkan ataupun mengambil keuntungan. Jadi perbezaan utama antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional ada terletak pada kontrak. Kita nampak tadi contoh yang Syabana bagi. Sama, mana keuntungan pun sama. Betul. Tetapi sebab cara kita dapat tu macam mana? Cara kita dapat tu berbeza. Jadi bila cara tu berbeza, satu jalan yang Islam benarkan kita mengambil keuntungan, satu jalan lagi Islam tak benarkan kita mengambil keuntungan.
ataupun lebihan. Jadi jalan yang melalui kita kata perbankan konvensional itulah suatu yang memang kita kata riba. Dan kalau kita nak katakan dalam perbankan Islam apabila menggunakan kontrak jual beli misalnya murabahah, dan di situ memang Islam membenarkan keuntungan diambil. Jadi tidak ada isu bahawa apa yang diambil itu adalah suatu yang bertentangan dengan syariat, sebab memang jelas bahawa melalui jual beli, melalui kontrak musyarakah misalnya ataupun ijarah, kita diberi laluan, kita dibenarkan untuk mengambil keuntungan. Dan perlu kita faham di sini bahawa sebenarnya walaupun sama tapi dia tidak serupa. Apa yang tidak serupanya iaitu dari sudut kontrak yang digunakan. Jadi kita perlu faham di sini perbezaan kontrak memberikan satu kesan yang berbeza. Contoh saya nak bawa sikit dalam senario perkahwinan. Okey, kita tengok. Okey, di antara mereka yang untuk memiliki seorang perempuan dengan cara akad nikah dengan itu mengikut akad yang dibenarkan. Seorang lelaki dia boleh memiliki seorang perempuan akan menjadi isteri yang halal untuk dia campuri. Tetapi kalau dia tidak melalui akad dengan cara zina dan sebagainya, kesan dia sama memiliki perempuan dan mana digauli, tapi oleh kerana caranya tidak sama dia menjadi halal. Mana kita tengok dari sudut natijah akhir dia sama. Betul. Tapi caranya salah. Sebab itulah kita tengok perbezaan di sini adalah terletak kepada kontrak yang digunakan. Mungkin saya boleh rumuskan di sini daripada luarannya nampak sama. Perbankan konvensional dan juga perbankan Islam, kedua-duanya mendapat keuntungan yang sama, iaitu RM500,000. Tetapi dari segi kontrak ia berbeza. Kontrak perbankan konvensional menggunakan kontrak pinjaman, tetapi perbankan Islam menggunakan kontrak jual beli, iaitu murabahah. Kalau mungkin Dr. Syam boleh beri sedikit pahaman apa tu murabahah? Macam mana tu murabahah? Okey, kontrak murabahah ini merupakan kontrak jual beli yang mana seperti yang diamalkan dalam perbankan Islam hari ini, di mana pihak bank akan menjelaskan berapa harga kos dan juga berapa banyak keuntungan yang akan diambil. Jadi di sini transparan, jelas. Keuntungan tu pelanggan pun tahulah berapa? Ya, pelanggan tahu. Okey. Jadi begitulah mana secara ringkas diterangkan maksud jual beli murabahah. Okey. Terima kasih Dr. Syam. Baiklah, kita akan berehat seketika dan selepas kembali kita akan bertanyakan maksud penindasan dalam riba itu sendiri. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijarah dalam topik perbincangan riba backdoor. Baiklah Dr. Syam, seperti yang kita bincangkan tadi kita nampak ada perbezaan dari segi kaedah akad, okey? Tapi apa yang mungkin ramai faham riba ni Allah SWT mengharamkan riba bukan hanya dari dasar akad, tetapi kerana tidak mahu hambanya ditindas. Jadi bagaimana pula maksud penindasan dalam riba itu sendiri? Okey, terima kasih Syabana. Kalau kita lihat dalam perbankan konvensional, apabila dia memberikan pinjaman pada pelanggan, mana dia akan mengenakan bunga. Okey, dan bunga ini akan kalau maknanya akan compounded. Dia akan akan dicompoundkan, dan kalau berlaku kelewatan pembayaran dia akan meningkat dan makin meningkat. Sebab dia compounded. Jadi makin lama pelanggan akan membuat bayaran yang perlu dia bayar balik itu adalah semakin tinggi. Dan dalam kita kata yang dalam sistem riba ini, pelanggan dia tidak tahu. Jadi dia tidak tahu jumlah akhir sebenarnya berapa, sebab dia sentiasa dia akan berubah mengikut kepada kita kata keadaan semasa, kenaikan turun naik kadar bunga itu. Ini berbeza dalam kewangan Islam. Sebab bila kita guna jual beli, contoh tadi kita bawa jual beli murabahah, kita dah tentukan bahawa harga jual belinya adalah sebanyak itu. Dan kita akan cap ataupun kita letakkan harga shilling. Dalam situasi macam mana sekalipun memang tidak boleh melebihi kata-kata harga jual beli tersebut. Jadi malah dalam situasi-situasi tertentu kita kata pelanggan
Apabila dia membuat bayar ansuran, terutama yang menggunakan kita kata kadar terapung yang mengikut kadar ansuran yang dibayar itu, dan ini dibenarkan dibenarkan oleh Islam. Maknanya dia tidak merubah kepada harga jual beli, tapi ansuran bulanan yang dibayar itu mungkin kurang, dan bila jumlah akhir sekali mungkin kurang daripada harga shilling yang ditetapkan. Jadi kita nampak ruang di sini bahawa dalam Islam dia tidak akan pergi kepada lebih daripada apa yang telah dipersetujui. Sedangkan dalam kita kata yang menggunakan interest tadi, dia akan berubah dan sentiasa naik, dan akan mana kita tak tahu akhirnya macam mana. Sebab tu kita tengok kadang-kadang berlaku satu keadaan kata jumlah bunga itu lebih besar daripada jumlah pokok, dan ini merupakan satu yang tak berlaku dalam perbankan Islam. Kezaliman mana kita nampak penganiayaan ataupun kita kata penindasan yang berlaku dalam perbankan konvensional tak berlaku dalam perbankan Islam. Tapi pada masa yang sama juga Dr. Syam, saya rasa kita tak boleh nafikan bahawa perbankan Islam ini ia dibina ataupun dibuat di dalam kerangka sistem perbankan konvensional. Jadi kita susah nak lari daripada kesan yang sama. Tapi daripada aspek positifnya, apa yang kita boleh lihat, ya, perbankan Islam ini sedang melalui proses penambahbaikan. Dan ia bagaimanapun adalah satu alternatif yang boleh mengeluarkan kita daripada riba kepada satu sistem yang lebih baik daripada itu. Okey, berbalik kepada soalan yang tadi Dr. Syam cakap mengenai bunga, ya. Bila kita lihat ya di situasi di mana perbankan Islam dikatakan dia masih lagi dipengaruhi dan berpandukan kepada kadar bunga ini, khususnya dalam menentukan kadar keuntungan dan juga kos pembiayaan. Apa pandangan Dr. Syam mengenai hal ini? Okay. Secara asasnya kita perlu faham bahawa dalam Islam kita kata untuk mengambil banyak mana keuntungan pun tiada had. Baik kalau kita teliti dalam perbincangan, para fuqaha sendiri tidak ada satu pandangan yang mengatakan keuntungan dalam Islam ni ada had dia. Ada had dia. Jadi oleh kerana itu kita perlu faham bahawa keuntungan ini kita boleh guna apa-apa indikator ataupun apa-apa benchmark untuk dijadikan sebagai panduan dalam menetapkan keuntungan yang hendak dikenakan ke atas pelanggan ataupun kos pembiayaan yang akan ditentukan. Jadi dia tidaklah mana kita cuma jadikan kadar bunga itu sebagai panduan. Lagipun kita kata dalam realiti hari ini perbankan Islam ini dia hidup kita kata semasa berjalan seiring dengan perbankan konvensional, dan perbankan konvensional ini baik di negara kita Malaysia atau di peringkat global sekalipun dia lebih dominan berbanding dengan perbankan Islam. Jadi oleh kerana itu kita tidak boleh lari buat masa ini, walaupun pada masa akan datang kita mengharapkan apabila kita menyokong perbankan Islam dan perbankan Islam menguasai mendominasi kewangan di Malaysia dan juga di peringkat negara, insya-Allah kita boleh jadikan kita kata yang bukan bunga lagi sebagai tanda aras ataupun sebagai panduan untuk menentukan kadar keuntungan dan juga kita kata untuk menentukan kos pembiayaan. Jadi di masa akan datang kita akan cuba buat masa ini, inilah kita kata yang terbaik buat masa ini. Tapi dia tidak, memang para ulama membincangkan kita bukan mengamalkan riba ataupun kita mengenakan bunga, tetapi kita jadikan dia sebagai panduan dalam menentukan berapa banyak untung kita nak ambil sebenarnya. Mungkin saya boleh simplify, menjadikan kadar bunga sebagai panduan bukan bermaksud kita mengamalkan riba, ya. Ya, seolah-olah analogi kita ingin menjual barang tetapi kita berpandukan kepada harga barang yang bukan halal. Contohnya. Okey. Baiklah, kita akan berehat seketika dan akan kembali dengan perbincangan bagaimana sesetengah pihak telah menaikkan poster yang bertajuk menipu Allah dengan perbankan Islam. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih bersama kami kembali dalam Tijarah dalam topik backdoor riba. Okey Dr. Syam, baru-baru ni ya ada pihak yang memberikan komen panas tentang perbankan Islam di mana mereka menaikkan poster yang bertajuk menipu Allah dengan perbankan Islam.
Apa pandangan Dr. Syam mengenai hal ini? Lagi-lagi Dr. Syam ada menulis satu respon saya baca di Sinar Harian yang mengenai perkara ini dengan topik dengan tajuk Dr. Syam, tajuk Dr. Syam, komen membina lebih bermakna. Okey. Betul, memang kita pernah lihat satu poster seperti yang telah Syabana sebutkan sebentar tadi. Sebenarnya adalah suatu yang kita kata satu tuduhan yang beratlah, sebab kita dalam perbankan Islam inilah satu kelebihan yang ada dalam perbankan Islam berbanding dengan perbankan konvensional, sebab kita ada jawatankuasa syariah di peringkat industri dan juga majlis penasihat syariah di peringkat bank negara. Jadi kalau kita mereka ini bukanlah kita, dalam ramai-ramai kita dalam industri perbankan Islam ini adalah agak mustahil kita nak mengatakan kesemua mereka ini nak menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang usaha yang dilakukan oleh kita kata ulama yang terdahulu, walaupun banyak kita kata kekurangan dan sudah dibuat penambahbaikan, tapi ini merupakan satu usaha murni untuk menyelamatkan umat Islam daripada riba. Kalau tidak kerana usaha mereka, sudah pasti kita hari ini masih lagi menyimpan dan melampau dalam perbankan konvensional. Jadi kita memang direct akan terlibat secara langsung. Tapi dengan adanya penasihat syariah ini sebenarnya merupakan satu kita kata usaha yang amat baik. Baik di peringkat industri ataupun peringkat bank negara. Jadi kalau kita lihat untuk mendapat kelulusan, sebenarnya kalau mereka tahu untuk melulukan sesuatu produk itu bukan maknanya satu kita kata sekali bentan dah habis, tidak. Pengalaman saya kadang 2-3 kali meeting tidak diluluskan, terutama yang melibatkan produk-produk yang complicated, dan semuanya dibincang berdasarkan ada asas-asasnya yang tersendiri, bukan maknanya tidak ada metodologi yang jelas. Kemudian apabila di peringkat industri sudah dilulus, dibawa pula kepada peringkat majlis penasihat syariah peringkat bank negara. Tapi apa yang buat mereka berkata sedemikian Dr. Syam? Pada pandangan saya lah, kerana mereka tidak memahami sebenarnya apa yang berlaku, dan mereka kadang-kadang mereka kata penasihat syariah ini dibayar oleh perbankan, jadi dia pakai meluluskan apa yang dibentang oleh pihak bank. Sebenarnya begini, bagi mereka macam saya sebagai salah seorang daripada yang terlibat dalam jawatankuasa syariah di bank di Malaysia ini, sebenarnya kita terikat dengan Akta Kewangan, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan juga kami juga terikat dengan dokumen polisi Tadbir Urus Syariah. Dan ini memberikan satu maknanya kami dan juga pihak bank Islam yang menawarkan produk perbankan Islam sangat terikat untuk memastikan bahawa segala produk dan perkhidmatan yang diberi mesti patuh syariah. Kalau tidak, kami akan dikenakan denda maksimum sebanyak 25 juta ataupun 8 tahun penjara. Salah satu ataupun keduanya sekali. Jadi memang takkan kami dan juga mereka yang terlibat dengan perbankan Islam akan melakukan sesuatu yang kita kata berlawanan dengan syariat. Betul. Islam itu sendiri. Kami memang mahukan yang terbaik untuk perbankan Islam dengan kita kata berusaha untuk membuat penambahbaikan. Alhamdulillah kalau kita ambil komen-komen yang diberikan, kita ambil secara positif dan kita cuba perbaiki. Betul. Kita cuba perbaiki dan kita tidak menafikan bahawa dalam kita membangunkan perbankan Islam ini bukanlah dia akan cantik 100% daripada awal. Ya. Dan kita nampak penambahbaikan daripada semasa ke semasa, baik di peringkat industri ataupun pihak bank negara. Dan kita bersyukur, kita di Malaysia ni mana kita kata pihak bank negara begitu begitu teliti, begitu mengambil berat untuk memastikan perbankan Islam ini kita kata 100% makna daripada A sampai Z mematuhi syariah. Betul. Dan perkembangan terkini dengan adanya kita kata polisi dokumen polisi Tadbir Urus Syariah yang ingin memastikan bahawa segala operasi aktiviti yang diperbankan Islam itu selaras dengan syariah. Jadi dari sudut mana adanya audit syariah, adanya review kita kata semakan semula syariah, semua ini adalah untuk memastikan semua aktiviti adalah selaras dengan syariah. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan
kalau ini yang telah diusahakan baik di peringkat industri ataupun di peringkat negara sekalipun, kita kata kita nak menipu Allah. Betul. Wallahualam. Okey, daripada kita mengeluarkan kata-kata yang kurang selesa, ya Dr. Syah, lebih baik daripada pandangan saya kita memberikan komen yang membina. Lagipun kalau kita asyik cari salah perbankan Islam sahaja, adakah ini bermakna kita tidak ingin adanya perbankan Islam di Malaysia dan memberikan laluan selesa kepada perbankan alternatif untuk menjadi lebih dominan? Daripada kita mengkritik, ya Dr. Syah, lebih baik kita memberikan dorongan dan galakan kepada perbankan Islam ini untuk membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Ya, betul? betul Okey, Syabana. Dr. Syah. Jadi berdasarkan diskusi dalam episod kali ini, apa yang saya boleh rumuskan, perbankan Islam yang beroperasi pada hari ini sebenarnya masih lagi dalam proses penambahbaikan secara berperingkat untuk memastikan prinsip dan nilai syariah dapat diterapkan secara menyeluruh. Hakikatnya perbankan Islam masih lagi jauh jika ingin dibandingkan dengan perbankan konvensional dari sudut penguasaan pasaran kewangan. Oleh itu, masyarakat memainkan peranan yang sangat penting untuk terus memberikan sokongan kepada perbankan Islam. Dengan adanya sokongan dari masyarakat, perbankan Islam mampu untuk mengubah sistem kewangan yang sedia ada, meningkatkan prestasi mereka dan seterusnya mampu untuk mengaplikasikan undang-undang dan prinsip syariah secara holistik. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Akhir kata dari saya, ekoran dari penularan wabak COVID-19 yang masih berleluasa, jangan culas dalam menjalankan tanggungjawab anda dalam melaksanakan SOP penjagaan diri bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Sekian sahaja daripada saya untuk episod kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan bertemu lagi insya-Allah di minggu hadapan bersama saya, hos anda, Syabana Hassan. Assalamualaikum.